Dalam hadis yang ketujuh, Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Rawahul Bukhari. Artinya, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka, sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, mereka sentiasa menang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan golongan yang akan sentiasa menang, golongan yang akan sentiasa mendapat bantuan pertolongan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang terakhir sekali, dan juga kita merupakan sebaik-baik umat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada perkara mungkar. Jadi kita ini merupakan umat Islam yang terakhir sekali yang dikeluarkan oleh Allah, dan juga merupakan sebaik-baik umat, lantaran dengan bila mana kita melaksanakan arahan perintah daripada Allah, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi bila mana Allah Ta'ala jadikan kita ini sebaik umat dan merupakan umat Islam yang terakhir sekali, oleh sebab itu Allah Ta'ala berjanji memelihara Al-Quranul Karim, dan juga Allah Ta'ala berjanji untuk melahirkan generasi demi generasi yang memikul tugas dakwah Rasulullah ini, supaya golongan generasi yang akan datang sentiasa wujud di atas muka bumi ini. Maka tidak lain dan tidak bukan untuk memikul dakwah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya orang lain juga dan sentiasa umatnya Rasulullah ini sentiasa wujud di atas muka bumi ini, iaitu di kalangan orang yang beriman, ianya dipikul oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Maka sebab itu bilanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikul tugas apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah ini, maka dia termasuk daripada umat yang merupakan sebaik-baik umat daripada umat yang terdahulu.
yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Kerana apa? Kerana menyampaikan, memikul tugas dakwah agar orang yang beriman kepada Allah ini sentiasa wujud di atas muka bumi ini. Maka ini antara janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji akan menjaga, memelihara Al-Quranul Karim. Dan juga Allah Ta'ala berjanji menjaga dan memelihara serta meneruskan generasi demi generasi golongan yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan janji Allah Ta'ala ini bukan macam janji kita. Kerana manusia ni dia sukar untuk menepati janji. Apatah lagi ada di kalangan yang memang saja-saja mungkir kepada janji. Adapun janji Allah Ta'ala ini, bila mana Allah Ta'ala berjanji, maka Allah Ta'ala tidak memungkirinya. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janji kepada hambanya. Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala jaga Al-Quran. Dan bila kita melihat apa yang ada pada hari ini, Al-Quran sentiasa dipelihara, dijaga oleh Allah. Walaupun sudah 1400 tahun lepas Rasulullah SAW meninggalkan kita, namun Al-Quran sentiasa dibaca, Al-Quran sentiasa difahami, Al-Quran sentiasa dihayati, Al-Quran sentiasa diamalkan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun nanti satu masa Al-Quran ini dia akan menjadi sebuah buku, sebuah kitab yang tidak dibaca. Orang Islam sendiri pun tidak akan menghayati, apatah lagi memahami di dalam Al-Quran itu sendiri. Apatah lagi nak mengamalkan di dalam kehidupannya. Kerana Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala yang merupakan mukjizat kepada Rasulullah, ia merupakan huda linnas, petunjuk kepada manusia. Ya, itu di antara fungsi Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Manusia ni hidup atas dunia perlu kepada petunjuk, perlu kepada maps, perlu kepada petunjuk arah, agar manusia ini dia tidak sesat walaupun dalam kehidupan dunia yang sementara. Justru itu petunjuk, pedoman supaya kehidupan manusia ini terarah. Kehidupan yang dikendaki oleh Allah dan juga yang ditunjukkan oleh Rasulullah, tak lain dan tak bukan petunjuk manusia dalam kehidupan yang benar, kehidupan dunia ini, iaitu Al-Quranul Karim. Kerana itu fungsi dia hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Walaupun nanti satu ketika, kata Rasulullah SAW, Al-Quran ini tak dibaca dah, tidak difahami, tidak dihayati, apalagi untuk diamalkan sebagai petunjuk dalam kehidupan, perlembagaan dalam kehidupan, maka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka akan tidak peduli kepada Al-Quran.
Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wala minal Quran illa rasmuh. Akan datang nanti, kata Rasulullah, satu masa, satu ketika, tidak kekal daripada diri orang Islam hanya nama, dan tidak kekal daripada Al-Quran hanya tulisan. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini, perkara yang dinyatakan oleh Rasulullah sebenarnya ke arah seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah. Orang Islam hanya tinggal nama. Dari segi menghayati dan mengamalkan dan ciri-ciri sebagai kehidupan orang Islam itu sendiri sudah tak ada. Satu demi satu mereka meninggalkan ketaatan ibadah kepada Allah. Sehingga kan nanti hanya tinggal nama saja, tetapi penghayatan, amalan sunnah Rasulullah, perintah Allah Ta'ala, ibadah dalam kehidupan mereka ini, mereka tinggalkan. Sehingga kan nama saja Islam, tapi amalan dalam agama Islam itu jauh dalam kehidupan mereka. Dan juga Rasulullah sebut akhir zaman juga bahawa wala minal Quran illa rasmuh, tidak tinggal daripada Al-Quran hanya tulisan. Hanya tulisan semata-mata. Artinya apa? Artinya hari ini orang dah tak kisah dengan Al-Quran. Maksud tak kisah tu, mereka tak baca langsung. Bila mana tak baca langsung, mana mungkin untuk menghayati apa yang perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bila tidak menghayati, apatah lagi untuk memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan mereka. Maka supaya ini perkara tidak berterusan, maka kitalah umat Islam yang terakhir ini, umat Rasulullah yang merupakan umat yang terbaik, supaya generasi-generasi yang akan datang ini, golongan yang beriman akan terus sentiasa melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulullah. Maka tugas pikul tanggungjawab menyebarkan agama Allah, tugas dakwah ini kepadanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kita. Kerana kita ini Allah Ta'ala sudah lantik. Allah Ta'ala berikan satu status yang sangat besar. Kuntum khaira ummah, kamu merupakan umat yang terbaik. Artinya kita ni umat Rasulullah yang terakhir sekali, umat yang terbaik, melebihi daripada umat-umat yang terdahulu. Sama ada umat Nabi Musa alaihi salam, umat Nabi Isa alaihi salam, umat Nabi Nuh alaihi salam. Ini kehebatannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah ini, dan kita mengkaji dan meneliti sejarah umat Islam mulai daripada zaman permulaan perkembangan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita akan dapati bahawa satu demi satu ujian, satu demi satu Allah Ta'ala turunkan musibah, bala kepada umat Islam daripada dulu sampai sekarang. Bahkan ujian, bala yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat Islam semuanya berat-berat, tuan-tuan. Sangat berat. Sebab tu yang kita bicara pada hadis yang lalu, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, umat aku nanti mereka akan diganyang, mereka akan diinyaya, mereka akan dizalimi, mereka akan dibunuh. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah mereka ramai pada ketika itu? Ya, mereka ramai. Mereka sangat ramai. Walaupun mereka ramai,
tapi mereka itu diiniaya, sentiasa dibunuh, sentiasa dizalimi, diganyang oleh musuh-musuh mereka. Walaupun mereka ramai tetapi mereka tidak ada kekuatan. Kerana kekuatan umat Islam bukan pada kebendaan, bukan kepada al-maddiyah, kebendaan semata-mata, kekayaan, harta yang banyak, wang yang banyak, aset yang banyak. Tidak. Kekuatan umat Islam adalah pada rohaninya. Kekuatan umat Islam pada jiwa dia. Kekuatan umat Islam pada kalbu dia. Kekuatan umat Islam pada iman dia. Kekuatan umat Islam pada tauhid dia. Maka jika ini dia tinggalkan, dibiarkan kalbu dia dipenuhi Allah dan Rasulullah, maka mereka ni ramai tetapi tidak ada kekuatan. Satu ingatan kepada kita agar kita perhatikan. Lalu sahabat tanya, apa punca dia yang menyebabkan mereka ni ramai tapi tak ada kekuatan, sentiasa dizalimi, diiniaya, dibunuh dan sebagainya? Jawab Rasulullah SAW, dua sebab. Yang pertama hubbud dunya, yang kedua karahatul maut. Dengan sebab dalam kalbu mereka, dalam hati mereka ada cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Itu yang menyebabkan mereka ini menjadi lemah, menjadi tidak kuat berbanding zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka kalau kita lihat sejarah daripada umat Islam ni, daripada dulu sampai sekarang, satu demi satu diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang sangat berat. Ujian yang bermula daripada di awal dakwah Rasulullah di kota Mekah, sentiasa mendapat tentangan daripada golongan musyrikin di Mekah, daripada golongan yang munafik, golongan orang Yahudi, golongan Nasrani di Madinah. Itu awal bagaimana Rasulullah SAW punya ujian sangat besar. Kemudian kalau kita tengok lagi sejarah demi sejarah, sampailah pada Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Maka pada ketika itu, bila diuji dengan ujian yang sangat berat, dan mereka ni hebat. Kerana apa? Kerana kebergantungan, keyakinan mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada kebendaan, bukan kepada duit. Lalu mereka mendapat kemenangan demi kemenangan daripada ujian yang sangat berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok ujian yang sangat berat ni satu demi satu yang diuji oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam, daripada awalnya dakwah Rasulullah sampailah hari ini, tuan-tuan, yang melanda umat Islam sepanjang sejarah. Namun yang dapat mengatasi ujian tersebut tak lain dan tak bukan bila mana dalam kalbu mereka, dalam hati mereka, hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada cinta dunia. Mereka tidak ada cinta harta. Mereka tidak ada cinta pangkat. Mereka tidak ada cinta jawatan. Mereka tidak ada cinta selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang utama dalam kehidupan mereka Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini punca kekuatan, tuan-tuan. Maka ujian yang sangat berat ni kepada umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri sampai hari kiamat, sampai penghujung kehidupan dunia hari ini, tuan-tuan. Jadi selagi mana kita tidak mengambil tindakan yang mendatangkan kekuatan kepada umat Islam itu sendiri, maka lama kelamaan kita ni makin lemah, makin lemah, makin lemah. Makin lagi ditindas, diiniaya, lantaran umat Islam itu sendiri jauh daripada perintah Allah, jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Maka hilanglah, tuan-tuan, kekuatan umat Islam itu sendiri, harga diri umat Islam itu sendiri, sehingga kan umat Islam akhirnya akan menjadi lemah dan lemah.
Namun di sana seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memelihara Al-Quran, Allah Taala memelihara hamba-Nya. Di kalangan ramai-ramai Allah Taala memilih untuk terus istiqamah menjadi golongan yang sentiasa mempertahankan agama Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka inilah golongan yang sentiasa menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang terus hanyut dengan dunia, harta, pangkat, jawatan, maka mereka dalam keadaan begitu. Walaupun memang ada di kalangan umat Islam hari ini, kalau kita tengok, yang tidak peduli pada agama ramai, yang tidak peduli tentang semayang ramai, yang tidak peduli dengan sunnah Rasulullah ramai, yang tidak peduli dengan amalan-amalan yang dituntut dalam agama Islam ni sangat ramai tuan-tuan. Yang tidak peduli dengan belajar ilmu agama ramai, sehingga kan mereka ni jahil, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di kalangan mereka ni ramai dan mereka telah rosak jiwa mereka, iman mereka, akhlak mereka, akidah mereka, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara agama Islam. Ada satu golongan yang mana sentiasa diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti, akan ada satu golongan yang sentiasa menang. Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Kata Rasulullah, sentiasa ada di kalangan umat aku ini golongan yang sentiasa menang dalam perjuangan mereka. Walaupun dalam masa yang sama ramai umat Islam yang telah hanyut, yang telah rosak dari segi iman dia, hati mereka, akhlak mereka, sehingga ramai di kalangan mereka ini menjadikan dunia yang utama daripada akhirat, sehingga kan mereka diinjak-injak, diinyaya, dimusuhi, dizalimi, dibunuh di merata-rata tempat. Namun ada satu golongan yang Allah Ta'ala sentiasa menjaga, memelihara. Kerana itu janji Allah Ta'ala supaya agar ada di kalangan orang yang masih lagi beriman kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah sampai hari kiamat, yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan, supaya agar kita tidak hanyut, tidak rosak dengan kemodenan arus perdana hari ini, yang sehinggakan ramai di kalangan depan mata kita habis kerana tertipu dengan dunia semata-mata, tertipu dengan pangkat jawatan yang diberikan, tertipu dengan harta yang banyak dan sebagainya, sehinggakan kalbu mereka lemah, hati mereka lemah, iman mereka lemah, sehinggakan mereka tidak dapat bersama-sama dalam menegakkan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam yang lain di atas dunia ini. Maka ini satu cabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat yang terakhir ini, yang merupakan umat yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sana tuan-tuan adalah perkara yang amat, ujian yang amat besar kepada kita ini adalah untuk istiqamah. Untuk istiqamah pada jalan Allah Ta'ala ini bukan mudah. Untuk ada kekuatan terus melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah ini bukan mudah. Ujian demi ujian, cabaran demi cabaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Untuk berpegang pada sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, akhir zaman ini pun bukan senang, sangat sukar. Maka sebab itu Rasulullah SAW menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa kata Rasulullah SAW? Satu kelebihan yang besar kepada kita umat yang terakhir, umat akhir zaman, yang mana kata Rasulullah, nanti kamu satu ketika, satu masa, kamu akan lihat
banyaknya kemungkaran yang akan berlaku. Banyaknya maksiat yang akan berlaku secara terang-terangan. Dan pada ketika itu, perkara yang baik dianggap pelik, perkara yang mungkar dianggap biasa. Dan masa yang disebutkan oleh Rasulullah bakal akan sampai. Perkara yang baik dirasa pelik, perkara yang mungkar dirasa benda itu biasa. Dan kunci keselamatan kita pada ketika itu tidak lain, tuan-tuan, adalah takwa. Takut kita kepada Allah Ta'ala. Bila mana dalam kita berada zaman fitnah hari ini, zaman kerosakan, bila bekalan takwa tu kita bawa dalam kehidupan kita, maka kita ada kekuatan untuk istiqamah. Apatah lagi nak menghidupkan dan menjalankan ajaran sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Maka pada ketika itu kita dapat istiqamah, pegang erat-erat, pegang kuat-kuat sunnah ajaran Rasulullah. Kata Rasulullah, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah aku. Pada ketika itu dah ramai dah tuan-tuan orang mematikan sunnah Rasulullah. Apa maksud mematikan kat situ? Tinggalkan, tidak amalkan ajaran dan sunnah Rasulullah. Tapi kamu dapat hidupkan kembali, kamu dapat amalkan kembali, kamu dapat suburkan kembali ajaran sunnah Rasulullah. Faqad ahabbani, kata Rasulullah, kamu telah kasih dan sayang kepada aku. Itu tanda dia, tuan-tuan. Tanda dia kasih kepada Rasulullah dan dia mendapat kasih daripada Rasulullah. Dia menghidupkan, dia mengamalkan, dia istiqamah dalam melaksanakan sunnah dan ajaran Rasulullah dalam kehidupan dia. Itu tanda, tuan-tuan. Dia tetap terus, walaupun dengan pelbagai ujian yang berat, walaupun dalam suasana yang sangat dahsyat, tuan-tuan. Yang baik nampak pelik, yang mungkar nampak biasa. Orang nak buat kebaikan dia rasa malu, orang nak pergi masjid dia rasa malu, orang nak pergi belajar dia rasa malu. Dan perkara ini masa ni akan sampai. Dan orang buat maksiat secara terang-terangan tidak ada malu. Orang yang tinggalkan solat fardu 5 waktu tidak ada rasa malu. Orang yang tidak mengamalkan perintah Allah tak ada rasa malu. Dan perkara masa ini akan sampai. Maka pada ketika itu kata Rasulullah, siapa yang betul-betul istiqamah menghidupkan sunnah aku, maka dia itu tanda kasih dan cinta pada aku. Wa man ahabbani, siapa yang kasih dan cinta kepada aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia bersama-sama aku dalam syurga. Ini besar, tuan-tuan, ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tinggal lagi bagaimana kita nak mendapatkan kekuatan ini dan kita nak terus istiqamah, kekuatan dalam dapat melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah dan juga berpegang kepada ajaran-ajaran Rasulullah serta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi justru itu daripada hadis ini, kesimpulan pengajaran yang boleh kita ambil bahawasanya yang pertama sekali, tak lain dan tak bukan, kita ni merupakan umat yang terakhir di kalangan umat-umat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Yang kedua, kita ni merupakan juga umat yang mana diberikan status yang besar daripada Allah, iaitu yang disebut oleh Allah, kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Kita ni umat yang terbaik, tuan-tuan. Bukan terbaik dengan sebab bila mana kita terbaik dengan sebab harta kita banyak, ramai orang kaya, ramai orang yang mewah, ramai yang senang lenang, ramai yang jutawan, ramai yang pangkat jawatan tinggi besar-besar. Tidak. Kita adalah umat yang terbaik dengan sebab apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bila ni umat akhir zaman ni dia tetap istiqamah melaksanakan ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka terus
menjadi umat yang terbaik. Tapi sebaliknya bila ditinggalkan ta'muruna bil ma'ruf, dah tak kisah dah tuan-tuan, sendiri-sendiri, amal sendiri-sendiri, tak ingat orang lain, tak ajak orang lain, tak dakwahkan kepada orang lain kepada kebaikan, maka status khairul ummah akan dicabut oleh Allah, menjadi seburuk-buruk, serendah-rendah umat, sehina-hina umat, kerana tidak menjalankan tugas dakwah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil pada zaman yang melihat kepada kerosakan bermaharajalela, fitnah di sana sini, maka bekalan yang terbaik keselamatan pada ketika itu adalah takwa. Takwa merupakan bekalan yang paling terbaik sekali dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, bila kita ada takwa, di mana saja kita berada, masa macam mana sekalipun yang akan diberikan nanti zaman fitnah bermaharajalela, insya-Allah kita akan sentiasa dipelihara, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah yang boleh merosakkan hati kita, iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita kekuatan untuk sentiasa dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan juga ajaran Rasulullah. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan memelihara semuanya umat Islam daripada perkara-perkara yang tak baik, musibah, balak, bencana, gangguan jin, syaitan, musuh Islam, dan segala keburukan langit dan di bumi. Dan insya-Allah menjadi asbab tuan-tuan akhirnya kita mati husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman. Akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Serta bermanfaat. InsyaAllah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wal afwa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.